sejak tahun 1983 lagi kita memang dah menggiatkan kempen lah memerangi masalah penagihan inilah dan melihat perkembangan masalah penagihan dadah di Selangor lah. Apa yang kita buat, program kempen pendidikan pencegahan yang kita buat ni dah bagus sebab kita dapat kontenkan masalah ni. Cuma sebab itu saya kata tadi, apabila saya kembali ke Selangor selaku peneraju di Selangor, saya cuba nak cari mana jalan lebih baik daripada apa yang kita pernah buat. Yang kita pernah buat, kita teruskan. Jadi itu yang saya terfikir. Mungkin kempen-kempen kita ni tidak sampai kepada kumpulan sasar yang tepat. Jadi saya melihatlah, macam contohnya banyak band-band muzik yang tidak ke arah mainstream, dia ada banyak follower. Dan pada saya, mereka ini adalah individu-individu yang saya anggap rebel lah, sebab dia minat muzik yang lain daripada orang lain. Aku tak sama dengan kau. Aku minat muzik underground contohnya kan. Sebab tu kan, macam The Time semua ni semua datang daripada genre itulah kan. Jadi pada saya mereka ini individu yang rebel, dan yang rebel ni selalunya mudah untuk terlibat dengan masalah-masalah tertentu. Tak kisahlah masalah apa. Kalau kita tengok budak main motor pun rebel juga. Golongan-golongan yang rebel. Jadi kita nak dekat dengan mereka ni macam mana? Apa kaedah kita? Jadi saya melihat perkara ni, mungkin usaha kita kali ini lebih responsif. Kita akan cuba mempergiatkan lagi lah. Macam contohnya kali ni kita boleh bawa The Time. The Time setuju untuk membantu kita. Maksudnya mereka try to giving back to the community. Contohnya tadi Nazar buat lagu kan. Nazar buat lagu campaign dadah since 2008-2009 that song I think. And then Bakri, dia tunjukkan dia ada energy without using any substance. Jadi inilah yang kita nak kita terapkan kepada budak-budak muda ni kan. Mungkin mereka minat, macam mana aku nak jadi macam Abang Bakri, boleh main banyak band, boleh energy yang banyak without using any drug, guna chocolate bar. Macam pemain tenis lah pakai chocolate bar kan. Jadi ini yang masalah dia. Sebab tu kalau kita tengok pun saya mintalah kalau boleh kan, kita jangan tinggalkan golongan ini. Mereka ada subculture sendiri. Mereka ada budaya mereka. Saya pun ada involve dengan muzik-muzik macam ini masa zaman-zaman remaja saya kan. Saya tengok kalau pergi gig, macam-macam fashion ada kan. Ada yang berkepala botak yang dipanggil skinhead, ada yang punk, ada yang hardcore, macam-macam. Banyak sebenarnya. Dan macam mana kita nak mendekatkan diri kita sebagai agensi kerajaan nak approach mereka. Mungkin mereka tengok macam saya dengan baju kemeja dia, mungkin mereka takut nak approach saya. Jadi kita gunakan pendekatan inilah. Kebetulan pula saya kenal dengan manager The Time, dia setuju untuk sama-sama menyumbang membantu kempen-kempen anti dadah, membantu kempen-kempen yang baik. InsyaAllah saya dah bincang, mungkin mereka akan mempergiatkan lagi kempen mereka dengan membuat lagu untuk a new song mungkin untuk anti dadah dan sebagainya lah. Jadi kita haraplah dengan pendekatan yang macam ini, pendekatan yang lebih responsif macam ini, insyaAllah saya berharap. Sebab apa yang penting, yang kita buat kena tangible, benda yang boleh nampak. Itu yang penting. Jadi budak-budak kat bawah ni nampak, sekarang ni approach kerajaan, dia tidak meninggalkan kita, no one left behind, lebih kurang lah. Jadi saya menganggap macam itulah. So kalau lepas ni mungkin mereka boleh berhibur tanpa menggunakan bahan kan. Mungkin mereka mengidolakan, contohnya mengidolakan saudara Bakri. Aku minat Abang Bakri main drum bass kan, contoh dia. Dia nak belajar, nak jadi macam tu. And then Abang Bakri pula not involved in drugs. Saya garanti mereka tak terlibat dengan dadah. Memang tak terlibat. Jadi saya haraplah benda ni akan berterusan dan akan menjadi contoh kepada anak-anak muda kita kan. Anak-anak muda kita yang rebel tadi. Sekarang ni kita ada program untuk anak-anak muda yang berpersatuan. Kita banyak aktiviti, motivasi dan apa semua. Tapi yang anak-anak muda yang pergi ke gig ni, yang main muzik apa semua ni, dia orang tak nak pergi camp motivasi dan everything ni. Jadi kita kena cari jalan macam mana kita nak memberi contoh kepada mereka. Individu yang Nazar dengan Bakri mungkin dah umur dah 40-an contoh kan, until now dia tak pernah menggunakan bahan pun, tapi mereka boleh bermain muzik seperti orang muda. Walaupun mereka duduk bersama dengan kawan-kawan yang mungkin ada terlibat
dan mereka tak terpengaruh. Jadi ini yang penting ni, nak contoh ni. Saya haraplah anak-anak muda dekat luar sana kan, contohilah mereka ini. Walaupun dia berkawan, bukan tak baik, banyak kawan-kawan mereka mungkin ada yang terlibat, tapi mereka boleh kawal diri mereka tak terjebak. Jadi mungkin pendekatan ini satu pendekatan yang baik, dan saya berharaplah pendekatan ini kita akan perluaskan lagi, dan dengan banyak lagi band-band yang nak bersama dengan kita untuk membuat perkara-perkara yang baik inilah. Saya ingat kita dah makin berumur ni, masanya kita untuk menyumbang sesuatu supaya generasi baru ni akan lebih sihat, lebih bertenaga, dan tidak terlibat dengan apa-apa penyalahgunaan bahan lah. Alright.